الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. InsyaAllah, Alhamdulillah, pada malam ini kita akan bersama-sama dalam program orang kata penghayatan Aidil Adha dan juga takbir Hari Raya Aidil Adha secara virtual di Facebook page Universiti Kuala Lumpur UniKL secara live pada malam ini, insyaAllah. Mungkin suatu ketika dahulu suasananya agak berbeza. Mungkin pada suatu ketika dahulu kita akan bersama dengan keluarga kita, duduk di rumah, duduk di masjid, duduk di surau bersama-sama dengan mereka, bersama dengan sahabat handai, sanak saudara dan sebagainya, untuk bersama-sama bertakbir dan juga menghayati Aidil Adha ini. Namun pada kali ini situasinya agak berbeza, di mana kita bersama secara virtual pada malam ini. Kerana apa? Kerana kita telah melakukan suatu yang pengorbanan yang amat besar, iaitu untuk kita ini dijauhkan daripada penyakit COVID-19 itu sendiri. Baik, itu perkaitannya yang akan saya ceritakan pada malam ini. Baiklah, berkenaan dengan penghayatan yang akan saya kongsikan pada malam ini, suasana yang berbeza secara virtual ini, apa yang saya akan kongsikan pertama adalah berkenaan dengan Hari Arafah itu sendiri. Yang kedua adalah berkenaan dengan Hari Raya Aidil Adha, yang mana pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan juga 13 Zulhijjah, selama 4 hari Hari Raya Aidil Adha ini, dan juga berkenaan dengan ibadah korban dan pengorbanan itu sendiri dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta hadirin hadirat sekalian. Baik, pertama sekali adalah kita akan bercerita ataupun berkongsi berkenaan dengan Hari Arafah. Apa yang dikatakan tentang Hari Arafah itu sendiri? Kata Nabi SAW, yang mana baginda bersabda, tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan lebih banyak hambanya daripada api neraka kecuali di Hari Arafah. Kerana apa? Sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya, lalu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka ini di hadapan para malaikat. Itu hadis yang pertama disebutkan tentang kelebihan Hari Arafah. Yang kedua, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-hajj Arafah, sesungguhnya haji itu Arafah. Satu perumpamaan yang sangat besar di mana mengatakan haji ini adalah Arafah. Maksudnya tak ada Arafah, tak ada wukuf di Arafah ini, maka tak ada lah haji itu. Itu satu orang kata kelebihan yang tunjukkan betapa besar, betapa agungnya Hari Arafah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, sebaik-baik hari adalah Hari Arafah. Maka beruntunglah orang yang mana Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada dia pada hari ini untuk berpuasa di pada Hari Arafah. Sangat untung. Sebab apa? Dia berpuasa di sebaik-baik hari. Dia berpuasa di mana hari yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan atau memerdekakan hamba dia daripada api neraka. Jadi baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan kelebihan Hari Arafah dan apa yang kita boleh lakukan sepanjang Hari Arafah ini. Memperbanyakkanlah zikir kita. Mungkin ada yang dah terlepas, tapi tak apa, kita dah masuk kepada malam 10 Zulhijjah ini. Maksudnya kita bermulalah Hari Raya Aidil Adha kita ini, maka kita boleh bertakbir bermula pada malam ini. Jadi apa itu Hari Raya Aidil Adha? Hari Raya Aidil Adha ini berlaku pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan juga 13 Zulhijjah. Maka pada 4 hari ini, kepada orang yang tidak pergi mengerjakan haji, maka kita disunatkan untuk melakukan ibadah korban dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada dalam kalangan kita yang mengadakan korban dan sebagainya, ada pantang larang dan sebagainya. Namun bukan itu yang saya nak kongsikan pada hari ini. Mungkin suasana kita pada tahun ini agak berbeza kerana kita telah berkorban, yang mana kita tidak beraya bersama dengan sanak saudara, sahabat handai di rumah, tak bersama dengan mereka di kampung halaman. Mungkin hari ini kita pada waktu dan ketika ini sepatutnya kita bersama dengan mereka. Mungkin dah ada yang 2 tahun tak balik ke rumah. Mungkin dah ada yang setahun tak balik ke rumah. Macam saya sendiri pun tak balik ke rumah. Tahun ini beraya di Ipoh. Satu perasaan yang agak berbeza ataupun pengalaman yang agak berbeza apabila kita tidak bersama dengan keluarga kita, sahabat handai kita untuk bersama. Tapi itulah pengorbanan yang kita lakukan.
Jadi ada beberapa kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang mana Allah menceritakan atau Allah menukilkan tentang kisah pengorbanan ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan pengorbanan Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ni tuan-tuan, puan-puan pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh lihat dalam surah Al-Maidah, muka surat yang ke-112, boleh balik dan baca sedikit berkenaan dengan kisah Habil dan Qabil serta pengorbanan mereka. Kerana saya pada malam ini tidak akan berkongsi berkenaan dengan kisah Habil dan Qabil. Namun saya akan berkongsi berkenaan dengan sejarah ringkas korban itu sendiri ketika zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi apa cerita pasal Nabi Ibrahim AS dan juga korban ini? Okey, baik. Jadi Nabi Ibrahim AS ini dia seorang yang sangat suka berkorban, yang mana Nabi Ibrahim pada hari raya Aidil Adha ini baginda akan berkorban sebanyak 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan juga 100 ekor unta. Sehingga kan para malaikat ni sangat kagumlah dengan Nabi Ibrahim AS ni, sehingga dia boleh berkorban sebanyak itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan pada satu ketika Nabi Ibrahim AS dia menyebut, dia kata semua yang menjadi korbanku ini, maksudnya dia kata semua yang dikorbankan tadi itu 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan juga dengan 100 ekor unta ni belumlah menjadi apa-apa bagiku. Tak padan lagi dengan aku, dia kata. Demi Allah, kalau aku ni mempunyai satu anak lelaki, tentu aku persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku akan korbankan dia juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dikatakan di sini Nabi Ibrahim AS ni dikurniakan rezeki yang agak lambat untuk dia memperolehi seorang anak. Sehingga kan pada umur 86 tahun dia dapat anak yang pertama, iaitu Nabi Ismail AS. Maksudnya seorang ketika umur 86 tahun baru Nabi Ibrahim ini dapat anak. Namun setelah Nabi Ismail AS ini dilahirkan, setelah 86 tahun Nabi Ibrahim ini menunggu, Nabi Ibrahim ini terlupa akan nazar tadi. Dia sebut, dia kata dia akan korbankan anak lelaki dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia macam terlupa nazar dia yang dia sebutkan itu tadi. Maka pada satu ketika, satu hari, Nabi Ibrahim ini pada 8 Zulhijjah, menurut riwayat, dia bermimpi untuk melakukan penyembelihan terhadap anaknya Ismail. Maksudnya pada malam 8 Zulhijjah ni, satu perintah ataupun dalam mimpi Nabi Ibrahim berkata, wahai Ibrahim, dalam mimpi dia disebutkan, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Maka Nabi Ibrahim pada waktu tu dia tak pasti, betul ke mimpi ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hanyalah mainan ataupun hasutan daripada syaitan. Lalu pada keesokan harinya 9 Zulhijjah dan juga pada hari ketiga 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim masih mempunyai mimpi yang sama. Maka pada ketika itu Nabi Ibrahim yakinlah bahawa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada 9 Zulhijjah digelar Arafah, kerana Arafah ini bermaksud pasti. Yang mana kenapa Nabi Ibrahim ini pasti bahawa mimpi tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada Zulhijjah digelar Nahrul, yang mana bermaksud sembelih, kerana Nabi Ibrahim yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda untuk melakukan penyembelihan tersebut. Dan pada ketika inilah Nabi Ibrahim akur atau melakukan pengorbanan yang terbesar dalam hidup baginda. Bayangkan dah tunggu 86 tahun untuk ada seorang anak lelaki, namun tiba-tiba diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak yang sangat disayangi. Maksudnya orang memang sayang dekat dia. Sayang. Bayangkanlah seorang, mungkin kita dalam kalangan para pelajar ni tak ada lagi yang ada anak, tapi dalam kalangan pensyarah, pihak pengurusan dan sebagainya, staff ini KL ini dah ada anak. Sudah semestinya kita akan terasa tentang kehilangan yang kita ada ini. Maksudnya kehilangan seorang anak, takkan tiba-tiba kita nak sembelih anak kita. Namun tidak bagi Nabi Ibrahim AS. Baginda sanggup untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Ibrahim lakukan? Nabi Ibrahim lakukan. Baginda pergi bertemu dengan anaknya Ismail. Lalu dicerita kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk menyembelihmu, untuk mengorbankanmu. Lalu bayangkan bagaimana seorang ayah nak cerita kepada anak dia bahawa dia perlu sembelih anaknya sendiri. Satu pengorbanan yang sangat susah untuk kita sendiri lakukan. Lalu ketika diberitahu kepada Nabi Ismail, maka Nabi Ismail pada ketika itu bersetuju supaya ayahnya ini, Nabi Ibrahim, untuk melakukan pengorbanan tersebut. Namun
Inilah yang dikatakan tentang hasutan iblis. Iblis ni datang, tak kira kepada Nabi ke, kepada kita ke. Bayangkan kepada Nabi Ibrahim AS pun dia datang untuk menghasut. Dia kata kepada Nabi Ibrahim, kenapa engkau nak kena sembelih anak? Dia hasut Nabi Ibrahim bahawa kata, ini satu benda yang tak patut dilakukan. Kenapa nak kena sembelih anak sendiri dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim tetap nak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maksudnya dia tak peduli langsung. Dia tak peduli kepada apa yang iblis yang celaka ni bagi tahu dia. Okey, kemudian iblis ni dia tak putus asa. Dia pergi jumpa pula Siti Hajar. Dia jumpa Siti Hajar. Dia cuba nak hasut Siti Hajar pula untuk tidak melakukan penyembelihan kepada anaknya Nabi Ismail. Lalu Siti Hajar ni dia tahu bahawa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan iblis pun gagal untuk menghasut Siti Hajar ini daripada terpengaruh dengannya. Lalu selepas itu dia gagal dengan Siti Hajar, dia pergi hasut pula Nabi Ismail. Dia pergi hasut Nabi Ismail. Namun setelah itu maksudnya Nabi Ismail dan Siti Hajar melontarkan batu pada iblis. Dan pada ketika itulah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar dia lempak batu ataupun lontar batu ini hingga mencederakan mata iblis, dan kemudian iblis ni berlalu pergi. Maksudnya dia pergi daripada kacau ataupun hasut keluarga Nabi Ibrahim AS ini untuk melakukan ibadah korban. Maksudnya satu pengorbanan yang besar lah. Maksudnya walaupun dah dihasut oleh iblis, terpaksa untuk mengorbankan anak-anak sendiri, tetapi Nabi Ibrahim masih tetap dengan pendiriannya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setelah itu Nabi Ibrahim setelah selesai masalah dengan iblis ni, Nabi Ibrahim pun duduk dan nak menunaikanlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Lalu dia nak sembelih Nabi Ismail AS ni. Namun ketika disembelih itu, leher Ismail, maksudnya leher Nabi Ismail, tidak tercedera sedikit pun dengan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setelah beberapa kali dilakukan orang kata proses penyembelihan itu namun tidak berjaya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Dan kemudian malaikat Jibril AS muncul bersama dengan seekor kibas sebagai pengganti kepada Nabi Ismail AS. Firman Allah pada ketika itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. As-Saffat ayat 107. Jadi begitulah serba sedikit cerita tentang ibadah korban yang kita perlu ingati, yang kita perlu hayati, dan yang perlu kita ambil ibrah daripada perkara ini. Baik. Jadi apa yang kita boleh lakukan sepanjang ibadah korban ini ataupun menghayati pengorbanan? Mungkin pada waktu ini kita tak mampu untuk lakukan ibadah korban itu dengan pelbagai masalah yang berlaku dengan COVID-19 dan sebagainya. Namun penghayatan terhadap Hari Raya Idul Fitri dan juga pengorbanan itu, Hari Raya Idul Fitri pula, Hari Raya Idul Adha itu, dan pengorbanan itu sangatlah penting. Kenapa? Kerana kita, yang pertama, ibrah yang kita boleh ambil daripada Hari Raya Idul Adha ini adalah pertama tentang pengorbanan. Kita ini sekarang, saya maklum semua daripada kita telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Selama 2 tahun dah ni kita berkorban untuk orang kata melenyapkan penyakit COVID-19 ni daripada Malaysia. Maksudnya kita telah melakukan satu pengorbanan, dan insya-Allah pengorbanan kita ini tidak akan sia-sia. Dan pengorbanan inilah yang melatih diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, untuk kita patuh kepada SOP, patuh kepada arahan. Maksudnya melatih diri kita dengan nilai-nilai yang baik. Jadi itu pengorbanan kita. Jadi berkenaan dengan COVID-19 ini, kalau saya nak cerita, banyak pengorbanan yang telah dilakukan, terutamanya oleh para frontliner kita. Tak kira dah anggota kesihatan ke, doktor ke, nurses ke, orang kata ahli fisioterapis ke, farmasis ke dan sebagainya, yang mungkin telah dibekukan cuti mereka, dan juga para polis yang telah melakukan sekatan jalan raya bagi melakukan kawalan untuk memastikan kita patuh kepada SOP. Tidak kira lagi dengan rela, JPAM, tentera kita yang menjaga sempadan dan sebagainya. Mereka telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Dan inilah yang kita katakan kita menghayati erti pengorbanan. Maksudnya berkorban untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, berkorban untuk menjadikan diri kita ini insan yang lebih baik. InsyaAllah kita ambil ibrah daripada hari Arafah dan juga Hari Raya
Aidil Adha ini bahawa moga pengorbanan kita ini adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Tadi kita cerita pasal frontliner. Frontliner kalau nak tahu, kalau tak salah saya, pusat pemberian vaksin ataupun PVV tidak akan ditutup pada hari raya Aidil Adha. Semua hari raya Aidil Adha mereka berkorban supaya tidak ditutup pusat vaksin tersebut bagi memastikan kita ini rakyat Malaysia mendapatkan mendapatkan vaksin COVID-19 itu sendiri. Baik, itu satu pengorbanan yang sangat besar. Bayangkan dah tak boleh balik beraya di kampung, tak boleh nak orang kata berkorban ataupun melakukan ibadah korban itu bersama-sama, tak dapat beraya bersama sanak saudara, sahabat handai dan sebagainya. Kemudian terpaksa pula bekerja pada hari raya Aidil Adha ini. Ini satu pengorbanan yang sangatlah besar. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat melakukan pengorbanan kepada kita ini, terutamanya kita rakyat Malaysia ini. Bersyukur dengan inisiatif-inisiatif ataupun pengorbanan yang dilakukan oleh para frontliner kita ini. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengorbanan kepada kita sebagai seorang pelajar. Yang mana kalau kita nak cerita pasal pengorbanan ni, mungkin ada yang telah hampir 2 tahun tak pulang ke kampus masing-masing untuk belajar di kampus. Maksudnya melakukan pengorbanan dengan berada di rumah masing-masing, belajar secara atas talian. Maksudnya beradaptasi dengan keadaan. Bukan satu perkara yang mudah. Sebab apa kita nak duduk menghadap laptop, duduk menghadap orang kata telefon dan sebagainya untuk melakukan assignment secara atas talian. Bukan satu perkara yang mudah. Namun kita beradaptasi dan melakukan pengorbanan tersebut. Kenapa? Kita nak memberikan melenyapkan penyakit COVID-19 ini di Malaysia dengan melakukan pengorbanan tersebut. Mungkin mungkin ada yang stres, mungkin ada yang depression dan sebagainya. Tetapi itulah pengorbanan yang telah berlaku. Namun apa yang kita boleh lakukan adalah dengan kita menghayati kisah ini dan percaya bahawa apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ada ibrahnya, ada hikmahnya kepada kita, insya-Allah. Okey, baik. Jadi sebelum saya nak mengakhiri ataupun mengakhiri berkenaan dengan ibadah korban hari raya Aidil Adha dan juga hari Arafah ini, ingin saya katakan bahawa pada waktu, saat dan ketika ini, marilah kita bersama-sama meneruskan orang kata pengorbanan kita ini. Dah lama pun, 2 tahun pun, lagi sedikit sahaja lagi bagi memastikan kita dapat melenyapkan terus penyakit COVID-19 ini di Malaysia, dan kita berkorban juga untuk diri kita supaya menjadikan kita ini insan yang lebih baik. InsyaAllah pada tahun yang akan datang, pada waktu yang akan datang, kita akan jadi insan yang lebih baik. Lihatlah kita 10 tahun pada waktu 10 tahun akan datang, apa kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, baik. Maksudnya kita bersusah dahulu, lakukan pengorbanan terlebih dahulu, dan insya-Allah kita akan mendapat kemanisan daripada pengorbanan yang telah kita lakukan pada hari ini, dan pengorbanan itulah yang akan menentukan siapa kita pada masa akan datang, insya-Allah. Dan saya sendiri pun terpaksa melakukan pengorbanan, bukan terpaksa lah, memang melakukan pengorbanan untuk tidak pulang ke rumah dan berada di rumah. Kerana apa? Saya ada latihan praktikal di hospital dan sebagainya, lalu kerana perlu berada di Ipoh lah. Dan ini kali pertama bagi saya untuk tidak menyambut Hari Raya Aidil Adha bersama dengan keluarga. Baik, namun mungkin ada yang mungkin ada yang dah 2 tahun dan sebagainya. Tapi pengorbanan kita ini adalah pengorbanan untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Baik, saya rasa setakat itu sahaja peringatan atau penghayatan berkenaan dengan Aidil Adha pada kali ini. Sebelum saya mengakhiri, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, minal aidin wal faizin kepada semua rakyat Malaysia, khususnya terutamanya kepada semua warga kerja UniKL, Universiti Kuala Lumpur, staf, pensyarah, pengurusan dan sebagainya, seterusnya para pelajar Universiti Kuala Lumpur yang sangat dikasihi, dan tidak lupa juga kepada sahabat, handai, keluarga yang kini berada di kampung halaman, yang telah lama tidak berjumpa dengan mereka. Baik, saya rasa itu sahaja daripada saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga pengorbanan kita tidak sia-sia, insya-Allah. Assalamualaikum.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده واهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله